stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Assalamualaikum semua. Okey, selamat datang dan kembali semula ke segmen Sembang Kencang 100 Knots dibawakan oleh Jom Take Off. Dan pada malam ini kami akan membincangkan bagaimana kehidupan kami selepas kami tamat training di mana kami terbang dalam line flight. Saksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jadi korang aku ingat dulu aku online Mei 2007. Korang online awal lagi kan? Awal sikit lah, tapi tak adalah awal gila. Aku tak boleh nak cakap aku awal sangat lah. Aku batch awal sebelum kau. So memang awal lah. Cuma nak kata awal training tu, mungkin tempoh duration aku line training tu maybe lama daripada korang. Okey, yang aku ingat dulu, lepas habis kita punya final line check, maknanya waktu tu lepas kita pass, lepas tu ada interview, lepas interview tu baru kita pergi kepada kita punya first line flight. Korang punya tempoh antara final line check tu ke interview ke first line flight tu jauh ke dekat? Tempoh antara interview dan first line flight tu tak berapa ingat sebab dah lama sangat. Tapi secara sama-sama je lah. Mungkin paling lama pun dalam 3-4 hari je. So tak adalah banyak masa pun nak celebrate ke apa. Just terus jump in lah, masuk kerja terus. Kau sama Yes? Kau pun kejap kan? Agak kejap sebab yang aku ingat selepas interview tersebut, aku menghadapi masalah sebab tak ada bar. Semasa cadet kita ada satu jalur emas, cadet punya bar. Sebagai second officer ataupun kita dah habis training itu, kita patut ada 2 bar. So kita tak boleh claim bar tersebut masa kita tengah training. So hari terakhir kita kira langkah terakhir sebelum kita online is kita buat interview, dan pada ketika itu kira kita masih cadet lah satu bar. Jadi aku boleh kata flight yang seterusnya, kira flight pertama bebas training ialah hari selepas aku interview. Jadi berkejaran pergi ke airport, ke office untuk meminta 2 bar. Menyangkakan perkara itu perkara paling penting dalam dunia. Sebenarnya kalau difikirkan balik, boleh saja kita sebagai second officer yang belum ada 2 bar untuk memakai 1 bar. Sebenarnya tak mengapa. Cuma kerana mungkin kita merasakan ketika itu formality dan professionalism kita sebagai seorang pilot, kita memerlukan 2 bar. Pada ketika itu berkejaran jugalah ke office nak meminta 2 bar, dan selepas dapat tu malam tersebut rasanya terbang ke Bangkok dan kembali ke KL pada hari yang sama, iaitu daily flight. Kenapa kau tak ambil hari sebelum? Ada apa hari sebelum, ingat? Kau busy ke apa? Ke memang tight sangat? Kita kena ingat, interview kita bukan dekat bangunan yang sama dalam KLIA tersebut. Bangunan kita masa nak interview tu dengan office yang lagi satu, iaitu dekat dengan probably yang dulu punya AirAsia low cost terminal, LCCT, betul tak? Jauh sikit lah. So by the time aku mendapat giliran untuk di-interview dengan perjalanan, dia sebenarnya di orang kata airport yang sama, KLIA, tapi dia macam hujung ke hujung kalau ikut jalan raya tersebut. So boleh memakan dalam 20 hingga 30 minit bergantung kepada traffic light dan kesesakan di sana. So aku menunggu giliran, ada juga orang lain yang interview. Bila tiba waktu aku untuk interview tu sudah petang. Siapa yang interview aku? Seorang kapten yang cukup stylo, bertaraf Chief Pilot in Training 777 ketika itu, iaitu Kapten Joseph. Dan Alhamdulillah dia ada 2 generation. Ketika sekarang aku sebagai kapten, aku berpeluang terbang anak dia, sama humble dengan bapanya juga. So
kalau boleh digress sikit, masa tengah interview tersebut kita berperasaan gemuruh apa soalan yang bakal ditanyakan. Padahal ketika itu kita dah habis final line check dan hanya perlu diinterview. So kita ada gemuruh takut tak lepas interview tersebut. Nak cuba baca tu semua, polisi itu dan ini, organisation nak kenal siapa dan di mana organisasi dia. Sebaliknya aku beri welcoming message yang kira dia macam bagi macam amanat untuk supaya aku boleh mengharungi line flying 737 dengan gembiranya. So panjang message dia tersebut tapi rata-ratanya benda itu. So bila habis dah interview dengan kapten tersebut, aku cuba call office, tanya buka lagi ke tak yang bukan uniform store tu, siapa yang handle uniform tersebut, dan beliau tidak lagi di sana. Dan kira epaulet ataupun gold bar yang ada 2 jalur tu untuk second officer tidak didapati ketika itu. So esok harinya terus pergi. Apa yang interview kau berapa lama waktu tu? Ingat tak? Dia macam kejap kan? Sebenarnya tak kejap sangat tu, tapi lebih kepada macam mana nak kata, borak-borak ataupun dia nak mengenali kita dan kita pun nak mengenali organisasi management. Sebenarnya aku rasalah zaman lama-lama tu mungkin akan ada rigidity dari segi mungkin kita nak bambu trainee ni buat kali terakhir sebelum dia clearkan online kan. Okay. Sebenarnya Captain Joseph telah mengalu-alukan cerita, siap dia nak tanya kalau you ada time saya boleh tunjukkan kamu ke office sekian-sekian nak bawa jumpa Captain ni. Which sebenarnya kita tu hanya nak habiskan interview sajalah sebab kita nak habiskan kan. So saya terima kasih Captain ni. Kalau ada masa saya akan melawat kembali, tapi ended up sebab office tu kedudukan jauh dari tempat kerja kita yang terbang tu, jadi tak berpeluang melawat kembali. Kita tak ada sebab nak pergi melainkan, tapi yelah kalau kita ada peluang, kita kebetulan pergi, kita memang say hi lah. Betul. Kita ingat. Setuju. Macam kau orang berapa lama interview yang kira detik-detik terakhir sebagai trainee lah? 15 minit kot, kejap lah. Sebab tak lama mana. Cumanya kan, kejap kan. Dia macam tanya how was the training, any questions to ask, benda-benda yang macam how do you find the training, how's the instructor, semua dia tanyalah macam tu kan. So jawab je lah kan. Dia tak ada, bukannya macam nak tanya knowledge question macam masa training tu. More to like a welcoming interview lah, senang cerita kan. Tu ada. Betul. And dalam kes aku lain sikit daripada yang lain. Aku punya final line check. Okay, kalau dulu kan setiap kali jadual roster keluar akan keluar macam nak dekat ujung bulan, keluar yang bulan depan punya. So pada waktu bulan yang aku ada final line check tu, dah keluar dah roster bulan depannya. Aku final line check April. Bulan Mei punya roster tu dah flight biasa tau. Dia dah plan aku untuk flight biasa, assuming yang aku akan pass final line check tu. So dah macam tu tau. Jadi the first flight aku on the May is 2nd May. First flight aku pergi Terengganu and back. Pergi mana tak ingat. Terengganu tu aku ingat lah sebab pergi ni kan, pergi wife punya kampung kan. Lepas tu apa nama tu, aku my final line check punya flight, last flight tu on 30 April malam. So maknanya malam tu clear final line check. Tapi kalau ikutkan 1 Mei lah kena pergi interview, and then 2 Mei tu boleh lah pergi fly. Betul. Tapi 1 Mei cuti umum, cuti buruh hari buruh. Labor Day. So untuk aku punya AE aku, examiner aku pada waktu tu, dia call training department, ada pengecualian untuk aku, untuk kes aku fly dulu, interview kemudian. Maknanya sebab dia tak nak kacau roster ke apa kan. So aku dapat fly dulu. Special. Satu lagi problem, bar tak ada. Macam mana yang Yas cakap dia ada masalah nak dapat bar. At least Yas sempat cari bar tu. Macam kes aku tak sempat. Office tutup kan. Aku sampai 30 bulan malam
1 Mei cuti, bila nak ambil bar kan. End up aku carilah kawan-kawan yang dah online, yang dah habis training, pinjam bar juga. Pinjam bar. Sampai tahap macam tu lah. Kan, sebab tak nak, aku macam nak lah my first line flight pakai 2 bar kan, tak best lah. Kan, kita dah habis training, biarlah nampak macam ada perubahan. So waktu tu bila kita jalan kat airport tu, rasa bangga seorang. orang lain tak faham benda tu tak, perasaan bangga tu orang lain. Nampak pilot lah kan, ni adalah 2 bar je pun lah, macam tu lah. Kita kayak 2 bar tu, jalan macam confidence level tu naik gila-gila lah. Lepas tu mengharap kita jumpa kawan-kawan kita yang tengah training kan. Aku dah ambil dah. Kau bila lagi? Kerek lah kau. Nak belagak. Kau kira nak belagak dengan immediate junior kau lah, Cap. Lebih kurang tak belagak. Tapi actually macam aku lagi macam mengharap aku jumpa terserempak dengan instructor yang pernah ajar aku, ataupun safety pilot, safety crew yang pernah dengan aku. Sebab dia nampak aku, I can show them lah. I disebabkan diorang punya tunjuk ajar aku dah berjaya. Habis training aku dah online. Kalau ikut kan nak call semua orang kan, aku dah online. Tapi tak ada, tak macam tu kan. So macam jalan ni apa. So and then fly lah pergi Terengganu. So korang macam first line flight gimana? Full Bangkok back untuk aku. Yazran dah cerita tadi. Kau flight gimana? Aku pergi Bangkok dengan trainer actually. So macam tak adalah terasa sangat line flight kan, sebab dia terbang dengan instructor juga, tapi dalam kapasiti seorang line captain biasa lah. Dan ini pula adalah salah seorang daripada instructor yang boleh kata digeruni jugalah waktu tu. Aku tak pernah pun terbang dengan dia waktu training ni, macam first time lah terbang lepas dah habis. Dan waktu tu pun tak adalah banyak event sangat, tapi macam you macam berjaga-jaga tau, sebab terbang dengan trainer kan. Lepas tu macam baru clear, so you tak nak lah macam buat hal ke apa, orang kena report ke apa. Aku ingat lah tu. So cool, Bangkok cool. Itu captain tak adalah lepas kau fly tu kau macam ada terfikir tak adalah garang biasa je dia ni, ke macam kau rasa ada sebenarnya dalam tempo flight tu dia macam cari pasal juga, macam nak dia bukanlah macam cari pasal, tapi dia macam mana lah nak cakap, kau memang dah berjaga-jaga sebab ada ni. Tapi kalau nak tahu sama ada dia memang garang ke tidak, just dia memang sebagai seorang manusia memang macam kerek lah. So kau pun tak apa syok lah. Tu je lah. So maknanya pengalaman first line flight kau tak berapa menyeronokkan lah. Tak menyeronokkan, jadi kira nasib baik lah itu adalah sebuah daily flight kan, pergi balik. So kalau macam flight yang 3-4 hari tu memang lagi rasa tak best lah. Tapi at least aku ingat. Aku flight so pergi Terengganu. Cakap dia aku nak jumpa girlfriend aku. Cakap dia nanti tak ada aku pergi Phnom Penh and back, lepas tu Terengganu and back, 4 sektor tak ada aku. And then ke Phnom Penh Terengganu lah. Tak ingat. I don't want. Ada Phnom Penh Terengganu tak aku dulu. Daripada Phnom Penh pergi Terengganu? Tak silap aku. Serius lah? Ada flight yang pelik sikit. Dia Phnom Penh ke ataupun Ho Chi Minh. I don't want. Tak ingat Siem Reap ke apa. Okay, lepas tu so pergi Terengganu. Sampai Terengganu tu cakap dia boleh tak, masa tu wife aku, girlfriend aku waktu tu, dia tengah cuti uni dia. Dia balik kampung kan. Cakap boleh tak saya keluar ajak jumpa girlfriend saya. Aku kata okay, you go. I will take care of everything. Dia akan set up semua lah. Workaround dia buat, dia set up dia. Macam best gila. Bau online lah macam ni sekarang. Banyak lemak lah. Masa tu macam yelah, first gambar aku pakai uniform yang dah online dengan girlfriend aku kan, dengan someone yang meaningful to me. So aku rasa macam benda tu best lah. So macam sempat selfie jap, then naik balik kejap je, tak ada jumpa sampai setengah jam buat tahu pergi minum kan. Tahun 2007 tu ada lagi orang selfie ke belum lagi trend tersebut? Dia ada phone tapi gambar quality tak cantik lah.
Tak ada Ampas. aku je, aku pakai phone ke pakai kamera digital, either one lah. Kamera digital rasanya. Lepas tu Must be that one. maknanya aku macam girlfriend aku selalu bercakap, dia pun antara yang bagi semangat kat aku masa nak melalui training, fasa training tu. So dia orang penting lah dalam kejayaan aku. I mean besides my parents kan, dan aku punya sibling semua. Tapi jadi aku nak share that moment dengan dia lah. Maknanya first time ni aku pergi Terengganu jumpa dia, the first day aku online flight jumpa dia, ambil gambar kan. So, alhamdulillah lah later kahwin dengan dia. Kalau tak kena buang ke gambar tu. Tak kena buat kan. Delete. Lepas tu segmen Sembang Kencang ni tak cerita pun first line flight dia. Tak cerita. Kambing ni marah. Betul. Lepas tu dah habis semua tu, kira pada aku punya first line flight tu sangat bermakna lah. Dapat jumpa girlfriend aku, dapat jumpa dia, ambil selfie, captain pula baik. Ya jenis macam kau first line flight tu first time orang tak kacau kau langsung, tak tanya soalan kat kau, tak ada nak cek pasal dengan kau, tak ada nak macam test kau. Kau rasa macam ni line flight rupanya. Tapi kau tak tahu later on sebenarnya ada je captain yang line captain yang tak best pun. Kau tak tahu lagi, kau belum tahu. So pada waktu tu bestnya dah habis, bestnya line flight. Tapi later on baru kau tahulah macam mana yang sebenar kan. Barulah terzahirnya. Once kita dah buat flight biasa, destination tu berbeza ke tak? Berbeza kan, betul? Dia punya jadual kita tak sama macam dulu kan, betul tak? Memang bila waktu kau training dulu, bila kau naik stop, kau macam nak kira get your head in the game lah. Kau tak nak lah macam lepas keluar fun kejap. Mungkin lah ada yang boleh, tapi macam kalau aku macam prefer nak duduk bilik, konon buka buku lah. Padahal tak adalah buka buku sangat pun. Kira kau just tak nak rasa macam guilty. Macam kalau fight kau lepas tu tiba-tiba tak bagus, nanti kau macam ni mungkin mesti sebab aku keluar ke, lepak dengan pramugari ke apa, mesti so aku memilih untuk macam lepak bilik, macam baca-baca. Dan bezanya bila dah habis training, buatlah apa kau nak buat. So just keluar berseronok semua. Yang tu semua memang bila dah lepas training memang full throttle lah kalau nak ikut kan. Kali pertama kan nak keluar nak jadi pilot ni semua, memang rasa macam nak buat benda yang kita suka buat lah, which is jalan-jalan. Itu aku sendirilah, aku tak tahu lah yang korang pula macam mana. Masa kita tengah training, cara pihak rostering jadualkan kita tu berlainan. Tempat-tempat yang kita pergi tak sama dengan orang-orang yang bukan training. Sebab tujuan training ni supaya kita buat dalam sehari tu buat lebih daripada 2 sektor biasanya. Kita takkan buat 1 atau 2 ataupun 2 sektor yang long flight macam tu, jarang. Sebab dia nak tengok kita punya time management, kita punya practice on FMC, practice kita nak prepare the aircraft semua tu. Kalau dibuat macam flight jauh pergi balik kan, kononnya pergi Hanoi pergi balik, ataupun pergi ataupun pergi flight yang Taipei contohnya, jauh, lepas tu naik stop, balik-balik, macam dia tak perancak dan mungkin tak sesuai untuk trainee tu mendapat input ataupun mendapat training yang berkualiti lah. So masa training tu normally dia akan bagi flight daily flight, ataupun normally biasanya dia akan bagi 5 day trip, 4 day trip, supaya kita dengan instructor yang sama 3-4 hari, 5 hari, supaya dia dapat ajar kita, dapat tengok progress kita dalam tempoh trip tu lah. Mungkin Cap boleh cerita dekat penonton pasal apa yang 3, 4, 5 days trip tu bagi orang yang tidak tahu. Lupa. Okay, biasanya kita akan pairing dengan captain instructor tu. Dia akan katakan kita pergi Johor dulu. Kita katakan hari tu kita pergi KL, KLIA pergi
pergi Johor, Johor kembali ke KLIA, KLIA pergi Johor and then tidur di Johor. The next day pula mungkin Johor Kuching ke, lepas tu Kuching Sibu, Sibu back to Kuching, tidur Kuching pula. Kadang-kadang jadi lepas tu mungkin ke KK ataupun mungkin ke tidur Kuching lagi, malam yang sama mungkin tidur Sibu pula. So total of trip tu mungkin 5-4 hari 3 hari kita macam bermalam sama ada di tempat yang sama atau tempat berlainan. Kadang-kadang tu ada 5 days trip kita bermalam dekat KK, kat Kota Kinabalu je selama 5 hari tu. Maknanya setiap hari tu flight katakan kita dah nak stop KK tu, the next day tu KK Sanakan KK. So KK Tawau KK, habis tidur semalam lagi. The next day pun mungkin buat pattern yang sama, atau mungkin di Labuan and back. Waypoint je. So mungkin pergi KL, lepas tu patah balik KL KK, tidur KK lagi. Mungkin macam dia tak macam tu. Jadi benda-benda macam tu at least instructor boleh monitor kita dalam masa sama. Bila nak stop tu dia boleh panggil kita untuk nak buat extra nak extra class ke, nak jumpa kita kat lounge, nak tanya questionnaire ke, nak brief kita lebih. So tu training flight lah. Training flight ni flight macam tu. Tapi bila dah habis training, dia more fokus. Kita mungkin dapat flight macam tu juga kan, tapi kita akan dapat juga flight-flight yang jauh, yang best, yang pergi tempat yang ada winter, yang kalau dulu kita paling jauh pun dulu Taipei kan. Taipei dengan Kaohsiung. Lepas tu Taipei lah kot kalau kita looking forward kan, sebab betul, kita waktu tu tak pakai jaket. So kalau tengah winter seronok kita boleh pakai jaket. Tu lah macam rasa macam jakun pakai jaket. Aku cerita ada no name mention. Yelah, rasa sejuk lah. Ada satu pair pilot ni lah. Dia take over kapal kita orang dekat KLIA. Taipei. Kan? KLIA. Nak pergi Taipei ni, tapi dia take over. Kita orang dari somewhere lah. Dah sampai ni. Then dia jauh. Jalan tau. Pakai apa? Nampak nak semangat nak pakai jaket nak pergi Taipei. Datang peluh-peluh panas kan. Lepas tu macam nak pergi Taipei semangat aku macam. Lepas tu lepas dia dah masuk dalam aircraft tu, kapten yang fly dengan aku cakap, kenapa diorang tak nak pakai kat sana kan? Simpan dalam beg dulu ke apa. Itulah eventually jadi macam tu. Sebab kita semangat lah. Dia jadi semangat dapat Taipei time winter kan. So kita dah lama tak pakai. Kalau dekat culture dekat white body, benda tu normal. Memang dia orang pakai setiap kali flight. Tapi dekat narrow body is not a culture. Kita pakai baju tak pakai jaket. So mungkin pada kita lagi smart pakai jaket tu, semangat lah dapat flight Taipei kan. Benda yang baru kau tak pernah buat lagi. Okay, tapi itu pada waktu tu. So aku nak compare sekarang. Okay, sekarang ni Yas dengan Amir, korang dah fly 738. And aku tahu 738 ni cover longer distance and juga pergi destination yang tak sama macam kita dulu. So boleh korang cerita sikit tak yang sekarang punya macam mana? Kan dibandingkan apa yang kita bawa dekat 737-800 berbanding dengan 400 dulu Taipei masih lagi satu sektor yang eksotik, sektor yang jarang juga. Tapi kita dah tak buat Kaohsiung dah. Taipei, tapi because of 737-800 dia ada range yang lebih. Jadi kita dah berpulang untuk membuat flight yang merentas Teluk Benggala. Jadi dulu masa zaman kita dulu di more capable wide body yang buat flight sampai India. Jadi kita sekarang ni dah buat flight sampai India lah, sampai Chennai, sampai Kochi, Hyderabad sekarang nak stop. Mumbai pun nak stop. Delhi nak stop tapi sampai belum. Okey, dah sampai ya. Delhi nak stop, Mumbai nak stop. Exotic juga tu. Okay, Mumbai kira exotic juga, antara sektor jarang dapat night stop. Bollywood. Because depending on the market juga, kadang-kadang they increase the frequency, so jadi flight banyak packs in operate back or operate in packs back.
PAX ataupun deadhead adalah satu prosedur di mana pilot ataupun pramugari anak-anak kapal semua, dia tak diperlukan untuk bawa kapal tu daripada A ke B, tapi dia mungkin diperlukan untuk bawa kapal tu daripada B ke C ataupun daripada B ke A balik. Dan di mana kru A tu akan mungkin rest ke, tidur ke, ataupun dia orang kena operate flight lain. Jadi just untuk mengambil diorang dan bawa diorang daripada A ke B tu, diorang naik sebagai penumpang, itulah namanya paxing. Dan dia punya kata kerjanya digunakan oleh kita orang pax lah, pax in, pax out. Macam tu lah. Kalau boleh tambah, kalau orang-orang luar di sana pernah nampak pilot atau pramugari atau pramugara dalam kapal tapi tak kerja, dia duduk kat tempat penumpang saja the whole flight dari take off sampai ke landing. Itu sebab dia sebab dia dalam duty tersebut dinamakan positioning atau paxing atau deadheading. Kiranya dia tak perlu ada di stesen tempat kerja mereka lah. Bukan curi tulang lah, bukan macam lari tidur belakang. Tapi dapat duit. Dan kalau saya rasa, aku rasa kalau ikut polisi dekat Malaysia ni selalunya lah, kalau pilot ni menjadi penumpang dalam flight tu, ditugaskan untuk menjadi penumpang, dia tak pakai full jacket, full bar, semua tie. Dia buka benda-benda tersebut, menandakan dia mempunyai duty sebagai penumpang lah. Sebab apa? Bila dia dah tiba ke destination tersebut, di situlah tempat mereka mula bekerja. Lepas tu dia pakai balik, mungkin dia akan terbang terus ataupun dia berehat dulu di hotel untuk terbang kemudian. Tapi kalau nak ikut macam airline dekat Middle East, katakan dia polisi dia berbeza lah dari airline ke airline. Dia kalau macam yang aku kerja sekarang ni, kau masuk kapal masih lagi kena pakai full uniform, tapi lepas dah masuk tu boleh lah nak tukar baju biasa ke, nak pakai uniform pun suka hati lah. Tapi selok-eloknya orang biasa pakai something yang comfortable lah, sebab you nak tidur. Betul. Macam baju tidur ke apa. Tapi my best experience pergi Mumbai dah dapat 3 malam. Special occasion lah. 3 malam kat Mumbai. So those yang jumpa Kajol. Apa macam siapa yang kenal Kajol boleh pergi masa tu. Pretty good experience lah, masa tu. Ada our Indian crew punya birthday, so tanyalah dia nak buat apa for your birthday. Kata I nak pergi semayang dulu. Dia punya sayang lah. Pergi semayang dulu. Lepas tu kita pergi mall, tengok wayang, apa etc lah. Berdua lah. Kalau no, the whole set. Wow. Tak, bukannya Mumbai crew tu bukannya diorang balik rumah diorang ke? Kalau macam duduk Mumbai, diorang balik macam diorang ada cakap juga benda tu. Macam nak is it worth it nak balik ke apa semua. Bukan tak boleh, because ada macam visa punya benda jugalah, agreement, because dia masuk balik tu pun because of ada working as a working crew visa lah kan. So macam not worth it lah nak balik. Aku rasa menggunakan that privilege. Alasan dia tu dia nak lepak dengan kau sebenarnya. Alasan dia tu. Sebenarnya dia suka kau. Kan. Okay, tak ada kalau macam kita tadi cerita pasal Taipei kan. So Taipei we went even more northwards. So kita dapat buatlah pergi from Kota Kinabalu pergi Narita. Ada for the current pattern, kita orang packs back lah. Kita packs back to direct KL, naik A350 at that time. Ada juga instances yang kita nak stop, which is minimum rest lah. That's for Narita. Pergi Perth. Quite juga exotic juga. Yeah. Berapa kerap korang dapat? Yang exotic ni. Tak kerap. Sepanjang hampir dah 2 tahun dah. 3 tahun dah. Sepanjang hampir 3 tahun Koman ni,
Taipei night stop baru once line training and once online. Perth dalam 2-3 kali juga. Tak ni. Nasib baik juga dengan Mumbai lah. Mumbai pun 2-3 kali jugalah. Ikut nasib lah. Random tak minta. Kau pun sama Ayas. Macam tu juga ah. I mean Lebih kurang. Exotic pun dapat yang jarang lah dapat. Boleh kata jarang juga dapat. Maybe sebab manpower ramai sangat dekat jenis kapal terbang tersebut. So untuk rotatekan kembali kepada turn kita tu mungkin memakan masa yang lama lah. Aku nak point out sikit kenapa yang kita cerita masa kita baru-baru clear training 15 tahun lepas ni lain daripada sekarang. Seperti yang kalau kita ingat tadi, firstly kita cerita pasal online ataupun live kita terbang dalam fleet Boeing 737 siri 400. Dan sekarang apa yang saya dengan Amir Zaidi bercerita ni untuk di short segment specifically ni pasal 737-800. Range dia berbeza. Kapasiti minyak Boeing 737 jauh melepasi Boeing 737-400. Jadi dia boleh pergi lebih jauh. Dan lagi satu pula dari segi isu certification. Dulu, yang lama dulu masa kita terbang 737-400 ni, kita tak ada certification ataupun pengiktirafan untuk kita terbang ke kawasan musim sejuk yang memerlukan kita melakukan auto land dalam all weather operation ataupun low visibility operation. Kita tak ada certification tu daripada kita punya Jabatan Penerbangan Awam Malaysia. Tapi 737-800 sekarang ada. So bolehkah yang kapal terbang sekarang yang 737 kecil ni buat automatic landing? Boleh. Adakah ia certified? Certified. So boleh tak dia pergi kat cuaca yang berkabus tak nampak langsung kat airport dan landing? Boleh, certified. Lagi satu, boleh tak dia merentasi katakan lautan Hindi yang memerlukan kita punya range kat laut ni lebih at one time kita melebihi sejam daripada airport yang berdekatan. Kalau dulu 737-400 tak boleh, 737-800 boleh. Sebab apa? Kita ada certification dan ada engine reliability program untuk membolehkan kita dapat pengiktirafan tersebut. Jadi safe to say, siapa kira trainee atau cadet zaman sekarang yang baru clear line training untuk narrow body Boeing 737 yang sekarang ni, siri 800 atau new generation NG, dia orang kira mempunyai pendedahan yang jauh lebih banyak daripada time kita dulu. Setuju tak korang? Okay, jadi maknanya setuju. Line training sekarang ni diorang pergilah tempat-tempat yang exotic ni. Line training pun. Line training nak, tidak. Nak practice LVO semua. Nak practice landing dekat tempat sejuk, salji. Tak semestinya waktu kau line training tu LVO kot. Kau boleh buat line simulator je lah. Betul. Masa line training kau mungkin bukan musim winter ke sesuatu tempat. Hemisfera selalu bila kita terbang dalam range kita dari Malaysia terbang dalam narrow body, winter yang kita akan dapati ialah winter di hemisfera belah utara seperti New Delhi, di airport-airport di China. Kalau belah selatan, kita punya range hanya akan sampai kepada Darwin ataupun Perth dekat Western Australia. Tempat-tempat tersebut tak ada salji. Okay. Cairns, yes. Tempat-tempat tersebut tak ada salji. Jadi mungkin masa kita line training tersebut tak sampai summer solstice winter solstice dekat tempat tersebut. So itu bukan requirement masa kau training untuk kau pergi ke airport yang sejuk sebab memang bukan musim sejuk. Tapi dari segi yang extended twin engine operation ataupun sekarang orang panggil EDTO ni, dia ada requirement. Mungkin sekurang-kurang bukan ETOPS dah. Sekarang nama dia EDTO. Mungkin ada requirement dalam satu flight atau dua flight lah, tidak pasti. Tapi memang ada lah requirement tersebut untuk kita membiasakan kita cross ocean punya operation. Okay, nice. Aku tengok tadi Amir cerita pasal flight-flight yang dibuat, yang exotic flight. Contoh dia kata Mumbai, pergi Cochin, pergi mana lagi? Pergi Narita kan, pergi Perth. Aku perasan yang waktu kita dulu, waktu kita fly 737-400 tu, waktu tu
tempat-tempat yang Amir tadi pergi tu merupakan tempat-tempat yang Airbus 330 punya normal flight lah yang selalu pergi. Kecuali Narita. So boleh faham lah bila airline tu dah beli aircraft yang baru, and then dia dah, maknanya aircraft 737-800 yang baru ni capable of ambil alih Airbus 330 punya destination. Kat situ macam menguntungkan lah untuk the pilots in 737-800 kan. Lepas tu yang Airbus 330 macam mana? Diorang punya tu lagi, destination tu lagi luas ke ataupun berkurang destination diorang? Ke dia tambah destination baru? Ke overlap? Alternate. Banyak kita nampak zaman kita lain. Zaman kita flight-flight yang 737-800 pergi tu, kita hanya 737-400 tak pergi tu, Airbus 330 pergi. Mungkin boleh trim tapi aku nak explain sikit lah. Tapi dulu ada 777, ada 74, sekarang tak ada. MAS 330 akan terbang semua Australian, semua Middle East. Auckland dia pergi dulu, dulu 777 pergi Auckland, New Zealand. Sekarang Airbus pergi. Jauh. Benda-benda macam tu lah. Jauh. Itulah dia boleh pergi long range. Tak tahu macam mana. Center tank kot, enhance punya 330 lah. So 330 tak rugi banyak sangat lah dari segi tu. So kira actually 737 dan dia orang pergi ni kargo dia orang buat, yang korang pergi Dubai Amsterdam tu sekarang 330 buat. Ada kargo kan. So 738 take over 330 punya route, and then 330 pula take over 777 dengan 747 punya route lah. Plus the 350 lah. 350 tu pun buat pun sama juga lah. So diorang buat London kan. Boleh buat London. Kan menarik lah kat situ kan. So tu dari segi destination kita boleh faham macam tu lah. Dan juga satu lagi pengalaman yang berbeza bila kita, tak apa aku jump to the next one the next. Silakan. Jadi satu lagi pengalaman baru kita dekat after training ni, bila kita fly dengan line captain, ialah kita fly dengan expatriate. Maknanya captain yang dari Iraq, dari Indonesia, Australia, Australia. Tapi actually kalau korang ingat, ada seorang captain instructor kita orang Indonesia, ada seorang instructor yang bukan Malaysian, yang the rest Malaysian. Jadi sepanjang flight tu, sepanjang kita punya training, kita tak jarang lah fly. Kadang-kadang ada fly dengan captain Indonesian tu, tapi normally kita fly dengan Malaysians. So bila dekat dah line flight ni, line flying, barulah kita jumpa all the line captains yang especially orang Iraq ramai waktu tu, Iraqi. So actually macam mana pengalaman korang fly dengan expat ni? Lagi best ke, kurang best ke, macam mana? Let's start with the Indonesians lah. Overall aku rasa okay. Ada yang macam remeh-remeh, kelakar-kelakar, ada yang serius, ada yang memang betul-betul ikut prosedur. Aku boleh ingat 1-2 orang macam tu. Tapi majoritinya semua okey. Lebih kurang macam orang Malaysia jugalah kalau nak ikut kan. Tak ada apa-apa yang aku rasa banyak sangat beza, melainkan dia punya logat lah. Macam mungkin kau terbang dengan orang Kelantan, dia cakap bunyi macam Kelantan. Kau terbang dengan orang Indon, dia cakap macam Indon. Tapi dia punya overall karakter tu lebih kurang lah. Cuma adalah yang kalau tak silap aku beragama Kristian, ataupun ada seorang ni orang Bali kan, dia beragama Hindu. Tapi itu pun masih lebih kurang sama juga dengan kita. Cuma bezanya okey lah, hampir sama. So moving on to the next part, yang orang Iraq ni memang jauh berbeza lah, sebab dia memang daripada tempat yang lain daripada kita. Dan dia datang sini pun kemungkinan besar akibat daripada tekanan politik dan perang lah, daripada dia punya negara asal kan. Yang ini macam-macam ragam. Kebanyakannya dah berumur sikit, boleh kata dah mungkin 10-15 tahun lah daripada nak bungkus, retire. Dan diorang punya perangai pun macam perangai kira macam orang dah tua jugalah. Rata-ratanya ada yang okey lah, 50-50 lah. Ada yang okey, ada yang macam garang sikit, ada yang macam kerek sikit. Tapi aku kalau nak kata overall,
aku tak kisah sangat lah. Bahkan ada yang macam aku suka tanya-tanya bab-bab agama sebab diorang daripada bla-bla Arab kan. Boleh lah macam berkongsi ilmu ke apa, dan kita apa ni tengok macam mana Islam daripada belah situ pula, macam mana dia diamalkan semua tu. In fact ada satu ni ni kali pertama lah dalam hidup aku baru aku tahu semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak kena baca kuat-kuat. Waktu tu semayang subuh dekat airport. Lepas tu aku pun semayang subuh macam semayang sunat je, senyap-senyap, tiba-tiba Allahu Akbar dah rukuk dah. Waktu tu aku imam. So macam lepas dah habis semayang tu, kapten tu panggil aku, ni bukan macam ni sebenarnya kau kena buat gini. Betul macam okey. Dah 20 lebih tahun baru tahu kan. Itulah dia, kelakar dia. Itulah pengalaman aku. Mungkin orang lain boleh always a learning moment. Korang punya pula. Betul. Macam Kide lagilah duduk kat Dubai sekarang kan. So lagilah experience 99% lah. 95% lah, 95% dah dealing dengan expatriate lah kan. Aku pun expat. Macam kita betul lah. Kita dekat Malaysians ni apa betul. Expat. Lambat. Masa kita 734 lah kot banyak. 737-737-400 dulu. Tapi masa tu pun ada saya berpeluang juga yang untuk apa kata assist jadi safety co-pilot untuk line training first officer, Australia first officer kan. First officer ada dalam 3 orang macam tu. Pasal diorang masuk dalam Malaysian punya company kan, so diorang kena adapt dengan Malaysian punya style jugalah, somehow or other. So dengan budi bicara dan adab budaya diorang pun cuba untuk menyesuaikan dirilah. Banyaklah diorang lagi challenging daripada kita lah sebenarnya. Kita ni just the matter of getting to know them and getting to know how to engage with them lah. Basically diorang very approachable lah. Memang very approachable. They have to be very approachable. Macam Indonesia betul. Saya pun pernah ditrain oleh tadi kita mention tadi Captain Riyadi. Memang antara yang berjasa lah membentuk kehidupan kita sebagai pilot sekarang ini. Ada fellow Indonesians pun kita glad to know them as well. Dengan kita Iraqis lah, kita cakap Iraqis pasal memang orang Iraq je kan. Saya tak ada experience dengan orang Iran ke, tapi masa flying school lah dengan orang Syria seorang kan. Yang dengan Iraqi pun tak ada masalah sangat pasal FOA fly dengan cap. So jadi menarik sikit lah kat situ. So dia macam somehow macam pasal nama FOA kan dia macam jadi soft sikit lah. Okay. Prince lah, Amir tu Prince. Tapi bukankah Amir bermaksud Prince? Sebab itulah dia ni kan. Sebab itulah dia rasa ni. Ketua Amir tu leader. Yelah leader boleh kat lah. Leader Prince. Macam tu lah. So kena act like one cik. Kau okay yes? Apa lagi kau tak ada isu expect. Okay. Alhamdulillah di pengalaman pertama lah bila kita deal dengan expat ni. Sebagai seorang yang berumur baru masuk 20-an, baru memasuki angka 20, kita first time deal dengan orang yang bukan warga negara kita. Itu mungkin first time kot deal, sebab sebelum ni tak pernah kerja lain. Jadi ada di kalangannya Indonesian, ada di kalangannya dari tanah Arab, Middle East, ada daripadanya European. Pernah terbang dengan Kapten Belanda, Dutch Captain. Tak pernah. Robert Frank Lis. Pernah. I think dia cakap Melayu kan my first or second line flight. Oh okay. Interesting. So dia berketurunan of course dia dia orang Belanda, ada keturunan Indonesia sikit dan keturunan Belanda. Jadi dia ada sebab ketinggian dia lebih kurang macam kita aja. Kalau kita tahu bangsa tertinggi dalam dunia is bangsa Belanda, Dutch. Bangsa tertinggi dalam dunia is bangsa Belanda. Orang average height. Average height untuk orang Belanda tahu berapa, Cap? 180. Nope.
188 dalam 6 kaki 2. Itu average height untuk orang Belanda pada satu ketika dahululah. Sekarang aku tak keep tak keep track pasal ketinggian mereka. So yang bawa average dia orang turun is orang yang mungkin berbangsa Indonesia dan sebagainya lah, orang Belanda. Dan kapten yang kita terbang ni, masa aku dan Prof sempat dan juga Amir Zaidi sempat terbang ni, beliau ada keturunan Indonesia jugalah. Of course dia punya English sangat fasih lah, being Dutch. Bahasa yang nak dekat sama dengan English, so dia cakap English sangat sedap didengar. Dia punya announcement yang dia bagi pengumuman dekat penumpang sedap didengar. Rupa-rupanya sebelum dia cakap English tu, pengumuman tu dia cakap Melayu dulu. Selamat datang, selamat sejahtera diucapkan. Baru kita tahu rupanya dia tahu cakap bahasa Melayu. Tak Melayu ke Indonesia? Dia cakap bahasa Melayu ke? Indonesia. Dia macam pelat gila lah, pelat baku. Tapi nak kata Indon tu, okay lah, I lean towards Indon, but it's not a strong opinion. Oh, okay. Bagi aku dia dekat kepada bahasa Indonesia lah. Anyway, itulah pengalaman bila terbang dengan mereka. Bila terbang dengan orang Indonesia, I share the same sentiment with Prof, yang orang Indonesia punya skill agak hebat. Mereka punya culture lebih kurang sama dengan kita. Tapi satu kebaikan kita orang-orang Malaysia is kita lagi banyak fact base. Kita lagi suka mencari juga. Kita practical, very practical macam orang Indonesia. Tapi kita punya keinginan untuk mencari lebih dalam dan cari macam sandaran apa yang dalam FCOM kata tu lebih daripada orang Indonesia. Jadi orang Indonesia kalau katakan dia melalui sesuatu situasi mungkin separa kecemasan, di mana kita kalau orang Malaysia cuba mencari buku untuk rujukan dan cara resource available, orang Indonesia selalunya by default pada ketika itu yang 15 tahun lepas ni, berdasarkan pengalaman aku, dia orang lebih suka kepada pengalaman yang lepas. Kita dah pernah deal sebelum ni begini-begini, dan kenapa nak susah-susah tengok buku, which in a way adalah salah satu cara jugalah untuk kita deal dengan situasi tersebut. So itu apa yang aku rasa bila terbang dengan orang Indonesia. Bagi orang Iraq, panjang sikit nak cerita sejarah Iraq ni, panjang. Tapi mungkin Prof dah share sikit pasal Iraq. Mungkin mereka berada di sini atas desakan politik di sana. Mungkin kerajaan kita dan kerajaan dia telah melakukan kerjasama, menukar teknologi. Salah satunya ialah mengambil beberapa pilot dia, seperti Bosnia juga, membawa orang Bosnia yang skillful ke Malaysia untuk sama-sama bekerjasama. Hubungan dua hala lah lebih kurang. Pasal agama, pasal agama Iraq ni colourful. Iraq ni majoriti dia sebenarnya ramai orang tak tahu lah, majoriti dia Syiah. Tapi dulu mungkin ada dekat 70% Syiah, 30% aja macam kita Sunni. Okay. So tapi yang 30% ni yang rule dia orang, 30% Sunni yang menguasai dia orang melalui Parti Ba'ath yang Saddam Hussein tu. Prof cakap tadi betul mengenai agama. Mungkin ada basisnya yang kita boleh belajar daripada orang Iraq. Sebab korang ingat tak masa Syria ni, sebelum berlaku revolusi yang orang hentam Bashar al-Assad dan sebagainya, 2010-2011 Arab Spring. Sebelum tu ramai orang kita yang pergi ke Syria untuk menimba ilmu, dan berdasarkan sejarah ilmuwan Islam semua tu, memang tempat tu berkat yang untuk kita study kat Syria. Maaf sedikit masuk pasal agama, tapi saya nak mention yang dekat sebelum tahun 68 tahun Parti Ba'ath ni, Socialist Party ni berkuat kuasa kat Iraq. Sebelum tahun 68, ramai orang serata dunia menghantar pelajar-pelajar untuk belajar agama dekat Iraq, kat Baghdad. Dia boleh jadi macam pusat jugalah di samping Cairo dengan Syria. So Iraq pun ada tradisi sendiri dalam mendalami agama Islam. So mungkin kita boleh belajar sedikit daripada kapten-kapten Iraq tersebut. Bila kita tanya pasal agama, kita boleh tahu pendapat mereka pasal certain perkara tertentu pasal agama Islam. Anyway, itulah yang kita belajar di sana. Dan jangan lupa juga, ramai-ramai kapten Indonesia, tak semua Islam. Ada yang Kristian, ada yang Hindu yang kita pernah terbang. Betul. Perangai dia sama sempoi macam kita juga, tapi dia agama lain. So Iraq pun sama. Iraq yang kita terbang ni bukan semua Islam. Ada yang kita terbang dengan kapten beragama Kristian. Sama sempoi macam ada Al. Nama ada Al kat awal tu, ada Al kan. Lepas tu Al dan nama dia juga sama dengan anak cap punya nama jugalah. So kita ingat Islam. Rupanya dia Kristian.
Tapi itulah menarik bila kita tengok apa the variasi budaya daripada negara lain. Kita boleh berkongsi mendapat manfaat daripada perkongsian mereka semasa kita fly dengan mereka. Yalah, betul. Yang aku ingatlah kapten yang aku selalu dengar kapten Indonesia yang Kristian biasa kan. I mean biasalah, tapi yang Hindu biasanya kebanyakan dari Bali. Ada seorang ni memang dari Bali. Kapten Iraq Iraq diorang sebab diorang ramai kot. Bila diorang ramai mungkin kita nampak kebaikan pun ada, keburukan ada. Tapi yang famous di kalangan kapten Iraqi ni, orang kata diorang kasar sikit lah. Dari segi handling semua tu diorang macam kasar. Mungkin sebab yelah orang Arab memang jenis macam tu kan. Orang Arab memang kita tahu kasar. Dia jenis apa nama tu? Tegas, firm lah, firm. Kan, faham lah benda tu kan. Jadi yang peliknya pada waktu tu, aku cakap pasal aku lah, especially kan, sebab kita baru, aku macam ada fear terhadap diorang. Maknanya aku fear terhadap semua kapten. Sebab kita ni takut lah, padahal ikutkan because of fear of the unfamiliar lah. Tu satu. Tapi satu lagi macam kan, so, ni negara kita kan. Patutnya apa nak takut kan. Patut kita lah yang sebenarnya berani kan. Jadi waktu tu aku tak boleh bezakan pun. Aku tak tahu pun pasal Sunni Syiah ni. Aku langsung tak tahu, zero lah. Aku tak tahu apa perbezaan semua kan. Jadi aku anggap semua Sunni lah kan. Muslim macam kita lah waktu tu. Aku tak tahu. Tapi ada seorang ni lah. Yang seorang ni memang dikenali semua orang sebab dia agak dahsyat. Dia agak dahsyat kan. Jadi dia ada ketika dia okey, ada ketika dia tak okey. Aku tak tahu masalah dia, tapi dia aku tahu bipolar disorder bukan. Tapi dia tak pernah bagi sektor dekat co-pilot. Dia tak pernah bagi co-pilot fly. Dia tak pernah bagi co-pilot. Lepas tu oh ya, aku tak tahu. Tak pernah. Dia tak bagi, tapi dia tak bagi in good spirit. Si arwah dulu nak kahwin tu, dia pun ada kat terbang dengan dia dulu. Dia pun bila aku komplain benda tu, dia pun macam ya aku pun sama kat dulu. Tapi dia macam tak cerita tau. Dia just macam on apa master slave, master kan dulu kan macam tu kan. Aku tak tahu lah sekarang sama. Kau punya tak pernah master. And it's like apa ni? Apa ni? Aku tengok kau macam okey je. Oh ya macam tu Oh aku tak tahu pasal benda tu. Okay, yang kapten yang dahsyat ni. Dia tak pernah bagi co-pilot fly. And aku selalu bila fly dengan dia akan buat perangai kerek dia, perangai memang kau nak penampar dia kan. Macam tu lah dia punya perangai dia tu. Dan sebelum dia fly, pernah kali tu dia good mood. Tak tahu kenapa. Dia bercerita, macam-macam bercerita sepanjang flight tu. Pergi Hanoi mana tu. Siap turun bawah kejap pun tak ingat. Dia friendly gila. Tapi bila jumpa next time dah tak friendly macam tu. Aku tak tahu kan, dia ikut mood dia. Dan so waktu dia friendly tu, the best dia bagi aku follow through macam mana. Dia bagi macam macam fly kejap. Lepas tu dia ambil alih balik. Macam mula dia ingat kau apa? Dia ingat kau single engine first flight ke apa? Macam tu approach ke, dia bagi aku follow through ke bagi aku have control kejap. Lepas tu dia ambil balik kejap. Sebab dia tak pernah bagi sektor kan, tahu tak? Dahsyatnya, kapten yang dahsyat kan. Aku tak tahu. Dia bagi juga. Tak pernah bagi betul. Bagi serius. Bagi. Kau pernah dapat? Ada juga. Aku tak pernah fly dengan dia, tapi aku dengar lah. Aku tak nak fly dengan dia. Lepas tu aku tak tahu. Sama-sama. Tapi ada satu tu dia benda yang explain pasal agama, and aku until now aku ingatlah benda tu, and pada aku tak tahu lah sama ada betul ke tak ataupun tak betul lah dia explain tu. Tapi bila kita flying expat, especially expat yang bukan Malaysian, kita dapat tahu benda something new. Dua benda yang aku ingat yang dia beritahu, apa yang Israel ada sekarang ni semua hasil jual beli tanah yang legal. Dia kata Jewish National Fund, dia orang yang beli. Tak semua tapi banyak. Maknanya dia kata semua atas on paper is valid, legal, dan dia tak salahkan Israel. Maknanya tak salah apa Israel buat lah macam tu. Maknanya orang Palestin sendiri yang jual tanah kepada something like that lah. Aku macam a majority of the land but not all of it.
Mana dia cakap dalam parlimen Israel pun ada Muslim, orang Israel Muslim. So Knesset. kira maknanya orang Muslim still dapat hak diorang dekat Israel. Macam tu lah, dia kononnya kononnya nak being fair, nak being fair to the, nak fakta lah konon. Aku macam dengar je lah. Aku tak tahu, tapi kalau aku cerita orang akan kata memang dia apa pro Yahudi ke apa, tak tahulah kan. Aku pun itu satu. Second, dia kata kita tak boleh makan kalau yang masak tu orang bukan ahli kitab. Okey, kalau kita tahu kalau kita nak makan benda tu halal kan, yang sembelih tu mestilah Muslim. Yang masak sesiapa boleh masak. Siapa boleh masak, and then halal lah kan. Nak masak tak kisahlah orang yang masak tu orang Hindu ke, orang Buddhis ke kan, yang masak kau boleh makan. Okay, kalau pendapat yang macam lagi ringan lagi, ahli ke ekstrim lah, yang lagi ringan lagi, kalau ahli kitab sembelih pun kau boleh makan. Contohnya kalau Kristian atau orang Yahudi kau boleh makan, macam kosher kau boleh makan. Maknanya halal lah untuk makan. Okay. Yang kapten yang dahsyat ni, dia kata dia cakap limit dia yang tukang masak tu ahli kitab baru kau boleh makan. Maknanya ahli kitab and Muslim lah baru kau boleh makan masakan tu. Tapi kalau yang tukang masak tu orang yang bukan ahli kitab, Hindu ke Buddhis, tak boleh. Dia kata look at the Quran, macam dia kata Quran cakap macam tu. Apa Quran cakap? Dia cakap lah, aku tengok dia quote ayat Quran tu. So dia lagi faham bahasa Arab lah kan, dia explain benda tu semua, and then aku pun tak tahu nak jawab apa lah. Aku Arab pun masa tu memang zero, tak tahu apa sebenarnya kan. Jadi tu benda yang aku ingat dia beritahu aku waktu tu lah, which is, and aku tak jumpa dalil lah sebenarnya, sebab aku tak jumpa ulama'-ulama' hurai benda tu. Ulama' lain aku try cari kan, tak ada pun yang cakap benda macam dia cakap tu. So kira aku macam rare lah benda. Dia nak tengok kitchen. Maknanya tukang masak tu minimum kena Kristian atau Yahudi tau, tukang masak tau. Maknanya jumpa orang Hindu tak boleh lah. Kita clear lah yang aspek ni sebenarnya ialah pada aku lagi banyak kebaikan lah kita pelayan aspek ni. Sebab kita pelayan dengan Malaysian je kadang-kadang tu kita mungkin tak terbuka, tak open mind sangat, sebab kita yang dalam Malaysia, bila kita tahu keadaan negara luar daripada orang tu sendiri, rakyat dia sendiri, kita lagi tahu we know more lah kan, ilmu. Kan? Bila aku masuk sikit pasal expat ni, sebelum kita bertukar ke topik lain. Expat ni ramai orang tengok dari sudut alah dia bukan bagus sangat. Ada ini bukan industri aviation sahaja semata-mata. Industri lain kalau kita boleh tengok bidang katakan kejuruteraan, bidang oil and gas, kita tengok macam kenapa nak panggil orang Perancis datang sini buat kerja. Dia orang lagi dari segi sekian-sekian, dia orang lagi teruk daripada orang tempatan kita. Orang kita pun bagus juga kan. Ada kebenaran dari segi certain aspect, kita lagi bagus daripada orang luar dari segi-segi yang tertentu. Tapi apa yang aku nak highlight ni, kita punya approach towards kita punya pemikiran. Rasanya lagi bagus kalau kita ubah kepada mensyukuri kita punya culture ni mempunyai kebolehan segi sekian. Daripada situ kita boleh menghargai macam mana kita punya pemimpin-pemimpin, cikgu-cikgu apa yang zaman-zaman dulu ni telah build Malaysia ke tahap pemikiran kita untuk menjadi bagus. Kalau dari segi airline kita boleh mention yang aku nampak dari segi practicality orang Malaysia antara yang terbaik lah di dunia. Ini angkat bakul lah. Tapi kualiti kita dari segi practicality ni, cara kita interpret buku-buku manual ni dalam flying ni as a guidance is second to none. Maknanya antara yang terbaik lah daripada pengalaman kecil aku lah dalam dunia penerbangan ni. So jadi instead of macam kita kata Kapten Iraq ni landing tak bagus, which pernah wujud bukan trend, tanggapan tersebut lah popular di kalangan kita yang Kapten Iraq ni landing kasar tak bagus macam kita semua. Kita patut ambil sudut tu daripada sudut kesyukuran ataupun penghargaan yang kita ni ditrainkan sebagai orang Malaysia untuk landing sekian-sekian teknik yang orang lain mungkin tak dapat tiru. Itu aku nak share sikit lah. Oh, bagus. I mean, yelah,
menjadi satu kebanggaan jugalah bila dengar macam tu kan. Something to be proud of. Go Malaysian.